Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Hari ini kita akan teruskan kelas seperti biasa, seperti minggu-minggu yang lepas, iaitu mata pelajaran pendidikan Islam. Macam dalam jadual kita bermula pukul 12.30 hingga 1.30 lah. Dan Ustaz harap sangat semua boleh kekal dalam Google Meet ni bermula daripada 12.30 hinggalah habis kelas kita 1.30 insya-Allah. Dan hari ini kita akan belajar bidang adab. Minggu lepas kita dah bincang tentang sirah kan. Minggu ni insya-Allah kita akan belajar tentang adab. Dan bersama Ustaz Syazwan akan bersama-sama mengajar bidang adab ini insya-Allah. Ada tu Ustaz Syazwan tu. Sebelum mulakan kelas, sebaiknya Ustaz rasa kita mulakan dengan bacaan doa. Ustaz nak minta bantuanlah seorang wakil pelajar lelaki untuk membacakan doa. Okey, Faris, tolong Ustaz. Ya. Bacakan doa boleh dekat skrin. Boleh. Okey, Faris baca, yang lain tolong aminkan. Yang lain tutup mic pun tak apa, bagi Faris seorang saja baca. Yang lain angkat tangan dan aminkan. Okey Faris. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa isyur alaina min hazaini matika ya ar-rahman rahimin. Rabbi syahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahul qawli. Alamal insana ma lam ya'lam. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Faris. Okey. Sebelum kita teruskan kelas pada hari ini, mungkin kita akan mendengar sedikit etika pembelajaran melalui online ni. Silakan Ustaz Syazwan insya-Allah. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kamu akan belajar dengan Ustaz Afif dan juga Ustaz Syazwan. Jadi sebelum kita mulakan pelajaran, kita tengok sikit tentang etika pembelajaran. Sebelum ni kita belajar dekat sekolah lain, tapi sekarang kita belajar dekat dalam pembelajaran maya. Jadi mungkin ada sedikit perubahan tentang etika pembelajaran. Jadi boleh tengok kepada langkah yang pertama, step pertama, etika yang pertama, kita duduk dalam keadaan yang selesa dekat rumah masing-masing kan. Pilih tempat yang okey, yang sesuai nak belajar. Yang kedua, step yang kedua, mutekan suara kamu. Kalau nak bercakap, nak tanya soalan, boleh angkat tangan. Ataupun bila Ustaz jawab, baru buka mikrofon kamu. Kalau tak, nanti mungkin akan ganggu kawan-kawan lain yang nak dengar suara bising. Okay, step yang tiga tadi boleh raise hand kat skrin kamu tu kalau ada apa-apa nak tanya. Dan yang keempat, dilarang makan, minum dan berbual ataupun buat benda yang tak okey lah. Contoh kita tidur ke, baring ke. Kena jagalah kita punya adab-adab. Baik, sekarang kita tengok. Ustaz ada sediakan satu keratan video. Kita tengok apa yang kita nak belajar hari ni. Boleh sama-sama tengok dan fahamkan. Mama, boleh tolong ibu? Boleh ibu, tolong apa ya? Tolong ibu belikan 1 kilogram gula di kedai Encik Cik Mah. Baik ibu, bawa pergi sekarang ya. Adik-adik, jom kita bantu Mawar mencari jalan ke kedai Encik. Adik-adik, lakukan pada belakang Mawar untuk menggerakkan Mawar.
telah berjalan ke kedai Cik Mak. Terima kasih adik-adik kerana membantu. Sekarang, adik-adik boleh perhatikan perbualan antara Mawar dan Cik Mak. Assalamualaikum Cik Mak. Waalaikumsalam Mawar. Boleh berikan saya 1 kilogram gula? Boleh, sebentar ya. Ini barang yang kamu minta Mawar. Semuanya berjumlah RM3. Cik Mak jual ya. Baiklah, ini uangnya. Terima kasih Cik Mak, saya beli ya. Sama-sama Mawar. Okey, baik. Kita dah pun selesai menonton video untuk kita punya kelas hari ini. Jadi, anak-anak pelajar sekalian, berdasarkan video yang kita tonton tadi, apa yang kamu faham daripada video tersebut? Siapa-siapa je yang nak jawab? Okey, boleh jawab. Kita nak tahu ni apa tajuk yang kita nak belajar hari ni. Siapa nak teka boleh jawab. Boleh buka mikrofon kamu. Siapa tu? Haziq. Okey, Haziq buka mikrofon. Apa yang kamu faham? Berjual beli dengan sopan. Terus. Okey. Ada lagi tak? Ustaz bagi lagi satu peluang. Siapa lagi nak bagi dia punya pendapat tentang video yang kita belajar tadi? Jawapan dia dekat sangat lah. Siapa lagi? Ada lagi yang nak menjawab? Pelajar perempuan pula lah. Siapa tadi saya nampak? Dia letak nama. Okey, Nasuha. Ada berjual beli. Adab berjual beli, Masya Allah, hebat. Baik, tepuk tangan untuk dua rakan kamu tadi. Betul, memang betul apa yang kawan kamu teka tadi. Jadi, berdasarkan video yang kita tengok tadi, tajuk yang berdasarkan kawan-kawan yang sebut juga tadi, tajuk yang kita nak belajar hari ini ialah berjual beli dengan berhemah, ataupun tajuk yang lain boleh kita sebutkan sebagai adab kita nak berjual beli. Kita nak pergi beli barang ataupun kita sebagai situasi seorang penjual. Apa adab-adab yang kita kena buat, kita kena lakukan untuk jadikan satu perbuatan yang baik. Sebelum kita teruskan kepada pembelajaran, siapa kelas kita pernah tak? Siapa yang pernah tolong mak ayah dia ke, abang dia ke pergi kedai beli barang? Pernah pergi kedai beli barang? Nah, pernah beli apa? telur. Beli telur. Okey, lagi siapa lagi pernah tolong mak ayah dia? Beli gula. Okey, bagus. Jadi dalam kita nak pergi membeli, kita sekarang sebagai pelajar kita membelilah, belum lagi sebagai penjual. Jadi kita nak beli apa-apa, kita ada adab-adab dia. Jadi kita akan teruskan kepada sesi pembelajaran kita hari ini. Kita nak tengok apa adab-adab yang kita boleh lakukan semasa berjual beli. Baik, kita masuk kepada objektif. Okey, terima kasih Ustaz Syazwan. Okey, seterusnya kita lihat pada objektif yang ingin kita capai hari ini. Maksudnya selepas selesai sahaja sesi pembelajaran hari ini, kamu semua akan dapat 3 benda ni. Okey, yang pertama, boleh siapa? Haziq, tolong baca Haziq. Yang pertama tu apa? Menjelaskan pengertian dan hukum jual beli berdasarkan dalil nakli dengan tepat. Okey, bagus. Yang pertama kita boleh faham apakah yang dimaksudkan dengan jual beli dan apakah hukum jual beli itu sendiri. Okey, yang kedua Haziq. Menghuraikan adab berjual beli dengan betul. Bagus. Kita dapat mengetahui macam mana adab-adab ketika menjadi seorang penjual ataupun pembeli. Nanti Ustaz akan huraikan. Okey, yang terakhir.
aplikasi adab berjual beli dalam kehidupan seharian. Okey, yang ketiga ni macam mana kita nak praktiskan berjual beli ni dalam kehidupan kita seharian. Jadi kita pergi kepada objektif yang pertama, maksud jual beli, hukum dan juga dalilnya. Okey, sebelum tu Ustaz nak minta Arisha. Arisha ada? Okey, kalau Arisha tak ada, Ustaz minta Ain. Ain bantu Ustaz. Ya. Ain cuba baca pengertian jual beli. Jual beli ialah ikad pembelian harta yang memberikan pemberian pemilikan secara kekal terhadap Objek harta atau manfaat. Okey, itu adalah pengertian dia. Terima kasih Ain. Tadi terima kasih akan Haziq. Tolong baca kat Ustaz objektif tu. Ain dah baca pengertian. Jadi jual beli ini merupakan akad pemilikan harta. Maksudnya ada penjual dan juga ada pembeli. Penjual dia jual barang, pembeli dia terima barang yang telah dijual. Okey. Faris, tolong baca dekat Ustaz dalil ni, Faris. Baca bagi sedap sikit. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Masya Allah. Boleh tolong bantu Ustaz baca maksud dia sekali? Boleh? Okey. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Okey, terima kasih Faris. Okey. Jadi dalam dalil ni Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan kepada kita jual beli. Al-bai'u ni kan menghalalkan jual beli. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan riba. Mesti kamu tanyakan, Ustaz, riba tu apa? Riba ni contohnya macam ni. Si A dia meminjamkan duit kepada RM1000 kepada si B dan meletakkan syarat si B mesti memulangkan balik sebanyak 1200 nanti. Lebihan 200 tersebut adalah riba. Okey, maksudnya contohlah Nasuha pinjam dekat Ustaz RM100. Ustaz kata nanti bayar kat Ustaz RM120. RM20 lagi itulah yang disebut sebagai riba. Itulah lebih kurang maksud riba. Okey, yang terakhir hukum dia. Ustaz nak minta ni Zahirah. Lama tak jumpa Zahirah ni. Zahirah. Ya. Cuba baca ni hukum. Jual beli adalah harus selagi memenuhi syarat jual beli yang ditetapkan serta tidak melibatkan perkara-perkara yang diharamkan
yang diharamkan dalam Islam. Okey, terima kasih ni Zahira baca tadi. Jadi hukum jual beli adalah harus kecuali jual beli dalam perkara yang haram. Jadi kamu faham kan? Jual beli pengertian dia, apa dalilnya dan apa hukumnya. Untuk lebih jelas kita tengok selepas slide ni ada satu gambar. Nampak tak pak cik tu? Nampak. Nampak kan? Pak cik yang pakai serban Nampak. tu. Yang orang lagi ni pakai kopiah ni. Kan? Jadi inilah yang dipanggil jual beli kan, akad pemilikan harta. Pak cik ni jual, pak cik yang pakai kopiah putih ni dia beli. Dan barang yang dijual oleh penjual akan menjadi milik pembeli. Apa yang dijual tersebut dia bagi duit dan barang tersebut akan jadi milik kekal pembeli tersebut. Dan hukumnya adalah harus. Okey. Siapa yang pernah pergi beli barang dekat kedai sekarang ni, masa sekarang ni PKP, ada tak? Kamu tak dibenarkan kan sekarang ni pergi ke kedai. Sekarang ni semua beli online saja. Ada yang pergi kedai ke? Ada. Aufa pergi ke kedai? Tak. Oh tak kan, sekarang ni kan PKP kan. Bahaya. Jadi mungkin selepas selesai PKP nanti kamu akan menjalani proses kehidupan seharian macam biasalah. Pergi ke kedai, beli barang dan sebagainya. Jadi itulah secara ringkas apakah yang dimaksudkan dengan jual beli. Maksudnya akad jual dan akad menerima jualan. Sebab tu kalau kamu pergi kedai kan, sebaiknya kamu cakaplah bila kamu beli barang, saya beli barang ni. Lepas tu pak cik tu akan cakap saya jual barang ni, ataupun saya jual barang ni, saya beli barang ni. Kena ada akad tu. Barulah barang yang dijual itu oleh penjual akan menjadi milik pembeli. Dan janganlah beli barangan yang haram pula. Mercun dan sebagainya, beli rokok lah pula. Kan? Kalau ada yang suruh beli rokok kan, cakap kat dia beli sendiri. Saya tak nak beli. Kan? Beli arak ke dadah ke tak adalah. Yang paling berat pun rokok lah kot. Yang Ustaz tahu. Okey. Itu objektif yang pertama, kita faham apakah yang dimaksudkan dengan maksud jual beli, apakah dalilnya dan apakah hukumnya. Okey. Sekarang kita pergi kepada adab jual beli. Okey, baiklah. Alhamdulillah kita dah pun tahu apa yang dimaksudkan jual beli tu. Kita dah pun kenal. Jadi sekarang kita nak tengok pula dalam jual beli ni, jual beli dia tak sama dalam macam kita pinjam barang, sewa barang dan sebagainya. Jadi jual beli ada definisi dia sendiri, maksud dia sendiri. Kena bezakan dengan salah pula nanti ingat pinjam ke sewa tu sama dengan jual beli. Jual beli terus jadi hak milik kita, tak sama dengan pinjam, sewa dan sebagainya. Jadi kita dah kenal, syarat semua boleh tahulah jual beli tu apa, hukum dia apa semua dah tahu. Jadi sekarang kita nak tengok pula kepada adab-adab dia. Sebagai seorang penjual, macam mana adab dia? Sebagai seorang pembeli, macam mana pula adab dia? Okay, kita tengok adab-adab dia. Jadi kita tengok kepada gambar yang pertama. Gambar apa ni agak-agak? Okey. Cuba tengok dulu gambar. Ada seorang jual, ada seorang pembeli. Jadi dia orang tu muka macam mana, tengah buat apa. Jadi Ustaz nak tanya kamu lah. Siapa yang boleh agaklah apa yang adab yang pertama ni tentang jual beli? Nampak kan gambar kat tu? Ustaz nak tanya siapa pula ya? Alisha ada Alisha? Alisha, agak-agak kamu lah dalam gambar yang pertama tu, adab apa yang ada dekat dalam tu? Ada gambar apa yang warna kuning? Emoji apa tu? Dia tengah apa? Nampak tak?
Yang baju warna kuning. Daniel. Ni Daniel nama sendiri ke nama ayah ni? Ada yang tak nama ayah pun, nama guna email mak ayah, jadi Ustaz tak boleh kenal sangat sebab Ustaz baru masuk kelas ni. Jadi tak apalah Ustaz, tak boleh nak sebut nama seorang-seorang. Ada volunteer tak nak beritahu gambar ni tentang apa? Amir boleh bantu Amir? Oh, Amir. Tak boleh fikir. Okey, tak apa. Kita tengok. Jadi gambar Ustaz bantulah. Jadi gambar ni nak kita boleh tengok dia ada gambar senyum Ustaz letak kat sebelah tu. Jadi nak menunjukkan adab yang pertama ialah kita tengok pada slide yang seterusnya. Jadi dalam berjual beli berdasarkan gambar tadi, sebagai seorang penjual dan juga pembeli dia ada adab-adab dia. Jadi sebagai seorang penjual perlu mesra dan mudah senyum. Jadi contoh nanti kita dah berjaya, kita buka kedai dan sebagainya, kita jadi penjual, kita mestilah adab yang pertama, jangan kita bercakap kasar dan sebagainya, senyum. Jadi memudahkan proses jual beli. Dan manakala sebagai pembeli pula, kita perlu berkomunikasi secara baik. Jangan guna perkataan yang buruk. Kita marah, acik kantin ke sebagainya, cepatlah sikit, tak boleh macam tu. Guna adab sebagai perkataan yang baik. Jadi itu adab yang pertama, penjual dan pembeli perlulah berhemah ataupun menggunakan perbuatan yang baik ketika jual beli. Seterusnya tengok kepada, ada lagi gambar lain pula ni Ustaz sedia. Okey, ini senang sikit, jadi susah sikit. Okey, ini adab yang kedua. Senang, ada gambar logo apa tu. Lepas tu tak boleh kepada minuman apa tu, dan tak boleh pula kepada yang apa. Jadi ini adab yang kedua. Ustaz nak siapa tak nak Haziq lah. Haziq macam dah ada jawapan dah tu. Haziq, apa agak-agak adab yang kedua? Nombor ke berapa? Semua sekali lah. Okey, gambar yang pertama lah. Gambar yang pertama. Gambar yang pertama logo Halal Malaysia. Jadi kita nak beli makanan ke apa sebagainya, kita kena pilih benda yang halal, jangan pilih benda yang haram. Tengok gambar sebelah tu. Okey Haziq, terima kasih jawapan yang betul. Baik, gambar yang kedua tu pula tentang minuman arak tak boleh. Yang ketiga dadah tak boleh. Okey, ini adab apa? Kita tengok pada slide yang berikutnya. Berdasarkan gambar tadi, jadi sebagai penjual perlu menjual barang yang halal. Nanti jadi kedai tak bolehlah jual barang yang haram. Apa-apa barang yang haram kita jual, dapat harta, dapat hasil dia masuk dalam darah daging kita, jadi semua haram. Perbuatan kita pun tak dirahmati Allah. Allah tak berkati kehidupan kita. Kena beli makanan, jual, walaupun kita tak makan makanan tu, nak jual ke orang pun kena jual makanan, benda yang halal dan berkualiti, serta tidak menjual barang yang haram seperti arak, dadah atau sesuatu yang mengandungi unsur daripada babi atau sebagainya. Benda yang haram tak boleh lah. Jadi sama juga pembeli, sebagai pembeli. Tadi penjual, pembeli pun sama. Tak boleh beli barang yang haram macam tadi, arak, dadah dan sebagainya. Penjual, pembeli sama juga adab dia, tak boleh benda yang haram yang tak elok. Jadi itu adab yang kedua. Adab yang ketiga, kita tengok pula adab yang ketiga. Ada gambar juga Ustaz sediakan. Okey, ni dah selesai dah urusan jual beli. Dia nak kena buat apa? Nak kena ucap apa? Okey, berdasarkan gambar tu, kita kena buat apa? Tadi Haziq dah. Apa lagi? Farish, ada jawapan tak? Kena buat apa dah selesai jual beli? Cakap terima kasih. Betul, alhamdulillah. Okey, bagus Farish. Okey, baik. Kita tengok adab yang ketiga. Okey, berdasarkan gambar tadi, adab yang ketiga ialah kita perlu dua-dua kena ada adab dia. Nak jadi penjual pun ada adab, sebagai pembeli kita orang biasa pun ada adab dia. Penjual perlu mengucapkan terima kasih setelah selesai urusan jual beli.
Orang dah beli barang dekat kita, kita hargailah, cakap elok-elok, terima kasih. Jadi orang tu pun rasa senang. Lepas ni dia nak datang lagi beli dekat kita. Jadi urusan kita pun jadi baik, dipermudahkan. Jadi seterusnya sebagai pembeli, kita perlu menyenangkan urusan penjual dan tenang serta tidak banyak kerenah. Okey, sebagai pembeli, janganlah kita jadi nak komplain ke banyak kerenah apa sebagainya. Kena elok-elok, jangan guna perkataan yang tak elok. Nanti dah orang mudahkan kita jual barang kat kita, dia cakap ni, apa ni? Sikit sangat ni, saya bayar mahal. Tak boleh ikut kadar yang kita telah sepakati. Jadi itu sebagai adab sebagai penjual dan pembeli. Untuk yang terakhir, kena mesra dan juga cakap yang elok-elok. Itu adab yang ketiga. Baik, seterusnya, okey, itu adab-adab dia. Boleh faham ya, ada 3 adab tadi. Sebelum kita pindah kepada langkah yang berikutnya. Baik, Ustaz serahkan kepada Ustaz Alifuddin. Ustaz Alifuddin tak buka mikrofon. Okay, terima kasih kepada Ustaz Syazwan kerana menjelaskan objektif yang kedua. Sekarang kita pergi pada objektif yang ketiga kan. Jom berlakon bersama Ustaz. Kita main aktiviti sikit. Nak tak ni? Jangan serius sangat. Senyum-senyum sikit. Okey. Okey, sekarang ni saya nak minta Aufa. Aufa dengan Kisha. Kisha ada Kisha. Kisha ada Kisha. Ya, Ustaz. Kisha dengan Aufa boleh? Boleh. Okey. Kamu cuba buat lakonan yang pertama ni, Ustaz nak tengok lakonan yang pertama ni. Jom berlakon bersama Ustaz. Aufa jadi Kisha jadi Ahmad, Pak Ali Aufa. Boleh? Boleh. Okay, Sama dah bersedia ke belum ni? Pak. Dah bersedia dah. Sekejap. Wait a few minutes. Okay. Ustaz kata mula, boleh mula Okey, dah bersedia. Aufa mana Aufa? Okey. Okey, boleh mula sekarang. Okey, boleh mula. Lihat. Ahmad. Kisha mula dulu. Line tak okey ni. Kisha, boleh mula dulu. Kisha line okey. Tak okey je. Okey, tak apa. Kita gantikan dengan siapa ni? Amir boleh Amir? Boleh. Okey. Amir jadi Ahmad, Pak Ali jadi Aufa. Okey, boleh mula. Selamat petang Pak Cik. Pak Cik sihat? Selamat petang, Nak. Pak Cik sihat saja. Ana nak beli apa? Saya nak beli buah rambutan 2 ikat. Berapa harganya Pak Cik? RM2 per ikat. Kalau macam itu saya beli 4 ikat lah Pak Cik. Baiklah, Nak. Jumlah kesemuanya adalah RM8. Ini wangnya Pak Cik. Tunggu, Nak. Ini ada baki RM2. Terima kasih Pak Cik. Okey, terima kasih Aufa dan juga siapa tadi? Amir. Okey. Boleh tak Ustaz nak lagi seorang, lagi 2 orang untuk baca ni? Ustaz nak Boleh. yang pakai baju kuning ni, dia ni Suki ni siapa? Kamu pakai email mak ayah? Yang pakai baju warna kuning ni. Nak sikit. Dah habis dah ayam aku. Darwish. Darwish ada? Nasuha. Ya. Okey, Nasuha dengan
Yang Ariana ni, Ariana boleh? Tak apalah, Nasuha dengan Zahirah. Cuba baca sekali lagi teks ni. Okey, Nasuha jadi Ahmad, Zahirah jadi Pak Ali. Okey, boleh mula sekarang. Selamat petang Pakcik. Pakcik sihat? Selamat petang nak. Pakcik sihat saja. Anak nak beli apa? Saya nak beli sebuah rambutan 2 ikat. Berapa harganya Pakcik? RM2 seikat. RM2. Kalau macam tu saya beli 4 ikat lah Pakcik. Baiklah nak. Jumlah kesemuanya adalah RM8. Ini wangnya Pakcik. Tunggu nak. Ini ada bakinya RM2. Terima kasih Pakcik. Okey, terima kasih Nasuha dan juga Zahirah. Okay, daripada cerita yang Nasuha dengan Zahirah, Aufa baca tadi tu nak ceritakan kepada kita perbualan seorang penjual dan juga pembeli. Siapa penjual ni? Pak Ali. Okey, Pak Ali jual. Siapa yang pembelinya? Ahmad. Okey, Ahmad ni lah tukang beli kan? Ahmad tukang beli. Beli apa? Beli Rambutan. Rambutan. Beli rambutan. Murah sangat lah rambutan. RM2. Okey. Payah nak dapat ni harga ni. Okey. Lepas tu kita akan pergi kepada lakonan situasi yang kedua. Nanti Ustaz akan buat kesimpulan setiap cerita yang kita baca ni. Okey, siapa yang berminat nak baca cerita yang kedua ni? Angkat tangan. Ustaz nak 2 orang. Okey, Zahirah. Lagi seorang? Siapa? Yang boleh bantu Ustaz baca kisah yang kedua. Angkat tangan. Okey, Darwish dengan Zahirah. Darwish jadi Abang Jo, Zahirah jadi Ahmad. Boleh? Boleh. Okey, boleh mula sekarang lakonan yang kedua. Silakan. Abang Jo, sila Abang Jo. Darwish, cakap. Darwish tak buka mic kot. Okey, Darwish cakap. Darwish, dengar tak Ustaz? Okey, Hasnur ganti Darwish. Hasnur? Ya. Okey, Hasnur jadi Abang Jo. Lepas tu Zahirah jadi Ahmad. Okey, silakan. Boleh mula sekarang. Adik nak beli apa? Saya nak beli mercun. Boleh tapi jangan kuat-kuat, nanti takut pihak berkuasa tahu. Baik. Adik nak beli mercun apa? Saya nak beli mercun bola 20 biji abang. Baik, mercun ni bagus. Bunyinya pun kuat, 20 biji RM10. Oh baiklah, ini duitnya. Okey, bagus. Jelas bacaan kamu, Zahirah dengan Hasnur. Ustaz nak minta ni. Dua orang lagi dah. Faris. Faris dengan Iris. Faris dengan Iris. Cuba baca. Iris mana? Saya. Okey, Iris jadi Ahmad. Faris jadi Abang Jo. Okey, silakan. Adik nak beli apa?
Saya nak beli mercon. Boleh, tapi jangan kuat-kuat. Nanti takut pihak berkuasa tahu. Baik. Adik nak beli mercon apa? Saya nak beli mercon bola 20 biji abang. Baik, mercon ni bagus. Bunyinya pun kuat. 20 biji RS10. Oh, baiklah. Ini duitnya. Okey, terima kasih kepada Iris dan juga Faris. Penuh dengan nada kan, bacaan yang baik lah. Ada nada dia kan. Jangan kuat-kuat, nanti pihak berkuasa tahu. Kan, Ustaz suka, bagus bacaan kamu tu. Okey, jadi dua kisah ni, daripada kesimpulan dua kisah ni, yang pertama beli rambutan dan yang pertama beli rambutan dan yang kedua beli apa? Mercon. Beli Mercon. Okey, jadi kesimpulan apakah pandangan kamu tentang isi penting yang terdapat di dalam teks dua lakonan tersebut? Siapa boleh bantu Ustaz bagi tahu? Apa yang kamu dapat daripada dua lakonan kawan kamu tadi? Lakonan pertama dengan lakonan kedua. Siapa yang nak bantu Ustaz? Cakap. Ada tak? Nasuha. Ada Nasuha? Ya. Apa yang kamu dapat daripada dua cerita yang kawan kamu baca tadi tu? Dua lakonan tu. Pembelian haram dengan pembelian yang tak haram. Okey, bagus. Nasuha, good. Okey. Lagi seorang Ustaz nak. Siapa yang boleh bantu Ustaz? Apa yang kamu dapat daripada dua lakonan tadi? Okey, cakap. Darwish. Darwish pula. Haziq, sila. Apa yang kamu dapat daripada dua lakonan tadi? Kita perlu membeli barang yang halal, bukan yang beli barang yang haram. Okey, betul. Menghuraikan balik yang tadi tu. Okey, bagus. Ada lagi tak yang nak beri pandangan sebelum Ustaz buat kesimpulan tentang dua kisah ni? Ainur ada? Ainur Husna? Arisha? Hafiz ada Hafiz? Lama Ustaz tak dengar suara Hafiz. 5 UPM. Okey, kalau tak ada tak apa. Jadi apa yang kita dapat daripada dua lakonan yang kawan kamu lakonkan sebentar tadi, yang pertama, kita mestilah berkomunikasi secara baik. Kan kamu tengok antara komunikasi Ahmad dengan Pak Ali, lakonan yang pertama tadi tu. Macam mana dia orang berjual beli. Cara berkomunikasi di antara Pak Ali dengan Ahmad ni sangat baik kan. Cakap baik-baik je. Tak adalah tengking-tengking, tak adalah nak tinggikan suara. Macam tu lah kalau kita pergi kedai makan kan. Ustaz nak nasihatlah sikit. Kalau makanan tu sampai lambat, janganlah kita tengking-tengking yang jual makanan tersebut, kedai makan dan sebagainya. Dan Ustaz tengok dalam video tu kan, dalam Facebook ke apa yang dia orang share tu, ada seorang abang tu, dia marah dekat penjual makanan tu sebab lambat. Sepatutnya kita sebagai pembeli kena sabarlah. Tak bolehlah kita tinggikan suara. Kena jagalah benda-benda macam tu. Okey. Boleh faham yang pertama? Iktibar yang kita dapat daripada dua lakonan tu, yang pertama mesti kita kena komunikasi dengan cara baik. Sama ada sebagai penjual ataupun pembeli. Kamu juallah dengan cara yang baik, dan bila kamu nak beli, beli dengan cara yang baik. Okey. Seterusnya, jujur dan amanah. Kamu tengok Ahmad dan Pak Ali. Jujur. Dia bagi duit RM10 kan. Ada balance lagi RM2. Pak apa? Yang tadi tu nama dia. Pak Ali tu dia tak ambil duit RM2 tadi. Dia kata ni nak ada baki lagi RM2. Kalau kita tak apalah, dia terlupa kita halal lah. Tak boleh macam tu. Peniaga kena jujur dan amanah. Okey. Yang ketiga, berterima kasih.
setelah selesai urusan jual beli. Kalau kita nak beli apa-apa dekat kedai ke, dekat koperasi ke, dekat kantin, yang ni Ustaz nak tegurlah sikit anak-anak murid Ustaz ni yang duduk depan skrin ni. Kamu beli dekat kantin kan, dekat Abang Jack, dekat makcik tu. Bila selesai beli cakaplah terima kasih makcik, terima kasih abang, terima kasih uncle, terima kasih siapa-siapalah yang jual dekat kamu tu. Kadang-kadang susah sangat nak ucap terima kasih dekat orang yang memberikan makanan kepada kita tu. RMT pun sama, beri makanan percuma tapi susah sangat nak ucap terima kasih. Tolong anak-anak murid Ustaz ni yang masuk kelas ni 5 UPM, 5 UPSI ni, bila beli makanan ataupun beli barang-barang, selepas selesai membeli, pastikan ucap terima kasih dekat orang yang jual barang tu. Okey, boleh faham semua? Boleh. Okey. Cempaka. Boleh. Nak tanya soalan? Boleh je Ustaz. Okey. Cempaka angkat tangan, ada soalan nak tanya ke? Tak ada. Boleh Ustaz. Okey, seterusnya yang terakhir yang aktibar yang kita dapat daripada lakonan yang sebentar tadi tu, 2 lakonan yang kamu kita lakonkan sebentar tadi. Yang keempat adalah tidak berjual beli barangan yang haram dan tidak berfaedah. Jangan kita jual beli barang yang haram antara Abang Jo dan Ahmad. Dia kata tadi kan, jangan kuat-kuat, nanti takut pihak berkuasa tahu. Maksudnya dia jual benda yang terlarang lah tu. Tak dibenarkan oleh pihak berkuasa, haram lah. Jadi kalau kita beli, tak baiklah benda tu. Apatah lagi lah kalau arak, rokok dan sebagainya, benda-benda yang haram macam tu tak elok, tak baik. Jadi kita tak boleh berjual beli benda-benda yang tak baik. Okay. Apa yang main mercun raya baru ni? Kalau setakat bunga api tu okey lah kan. Main bunga api nak seronok sekejap je. Ni main mercun yang boleh mencederakan kan badan kita, tak boleh. Kita boleh mencederakan badan kita, benda tu tak baik. Main mercun bola lah, main mercun yang sangat bahaya tu. Ada yang terbakar rumah. Yang baru ni kita dengar berita kan, ada yang kereta meletup bawa mercun kan. Jadi benda-benda macam tu lah yang kita kalau boleh elakkan. Benda berjual beli benda-benda yang tak ada faedahnya. Okey, jadi itulah iktibar yang kita dapat dari lakonan antara Ahmad dan Pak Ali, Abang Jo dan juga Ahmad. Terima kasih kepada siapa yang memberikan respon. Okey, seterusnya Ustaz memberikan kepada tuan untuk kita lakukan sedikit aktiviti latihan. Baik, semua ada lagi tak ni dengan Ustaz? Ke tinggal laptop je, phone je? Ada. Ada lagi? Semangat lagi tak nak belajar? Ada. Semangat, kena semangat lagi, ada sikit lagi kita nak buat aktiviti lembaran kerja. Sebelum kita sambut aktiviti kita, Ustaz nak semua buka mikrofon, sama-sama zikir dengan Ustaz. Sebut. Dah buka mikrofon semua? Kita bagi segar kejap. Buat Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Okey, kamu pula buat 3 kali. Okey. Subhanallah, walhamdulillah. Ustaz sebut. Kejap jangan gitu. Okey. 1, 2, mula sama-sama. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. La ilaha illallah,
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bagus. Kita check je anak-anak Nak belajar apa? Ustaz ni ada lagi tak dengan Ustaz? Semangatlah kita nak teruskan belajar. Baik. Sekarang kita nak laksanakan aktiviti. Ustaz ada sediakan sedikit lembaran kerja untuk kamu. Ustaz akan bagi link dekat kamu buat lembaran kerja tersebut. Boleh tengok dekat kita punya message chatting dekat tepi dekat bawah sebelah kanan tu. Tekan dekat chat tu, Ustaz akan bagi link dia. Dekat mana? Dekat chat dekat bawah sebelah kanan. Kejap Ustaz tengah copy link dia. Ustaz Dekat komen ke Ustaz? dekat situ. Ya. Dekat komen. Ruangan Ya, komen. betul. Ruangan komen. Kejap ya. Tu ada Ada pun. okey dah tu. Okey, tak ada masukkan Oh, dia punya ada link. pun. Sekarang Saya masuk dulu. aku Dah masuk masuk Ustaz. Semua jawab sama-sama. Saya dah masuk. Ya, kelas. Kau nama kejap. Dia ni. Semangat nak Boleh belajar. jawab. Ustaz, saya tengah isi nama. Tulis nama kemudian jawab sama-sama. Ini kan aku cakap duduk diam. Sudah aja patah tu. Aziz tutup mic Aziz. Isi sekelas kali ke Ustaz? Ya, macam mana? Sekejap, tak share dekat skrin. Tu dah buka tu, dah bunyi gajah tu, betul lah tu. Sekejap ya, tak share. Okey, kamu pun ada juga. Okey, saja je nak tunjuk. Okey, jawab. Mana jawapan dia? Senang je kan, dah belajar lah tadi. Sekejap lagi, ada masa kita bincang insyaAllah. Semua jawab. Sekejap lagi Ustaz boleh tengok siapa yang betul banyak, siapa yang salah, siapa yang tak jawab pun Ustaz tahu. Semua berdasarkan apa yang kita belajar tadi. Apa hukum dia, apa maksud dia, apa adab-adab dia. Ustaz, kalau dah siap. Okey, dah siap? Bagus. Tak apa, duduk kejap. Kita tunggu kawan kita yang lain. Ustaz bagi masa. Dah siap Ustaz. Okey, dah siap. Tulis Betul. markah ke Ustaz? Tak apa, tak payah. Ustaz boleh tengok markah kamu je. Ustaz boleh tengok dekat laptop Ustaz. Apa yang dah jawab? Bunyi. Ustaz dah siap. Okey, tak apa. Siap, bagus. Ustaz boleh tengok ni siapa yang dah siap. Dah. Okey, kita bagi masa lagi 2 minit lah, mungkin ada yang belum siap lagi. Dah siap. Okey. Internet Ustaz tak cukup kuat ni, nak tengok markah kamu. Tak naik markah.
Dah siap. Dah siap. Ustaz Afi boleh nampak tak dekat skrin ada apa sekarang? Nampak. Ada keputusan Ya, 19 orang. Sekejap, saya tengok. Internet macam tak cukup kuat tadi. Dia loading. Semua dah siap ke? Dah. Dah. Dah siap kan? Dah. Sekejap ya Ustaz, mungkin kena stop share screen sekejap. Sebab internet ganggu. Siapa yang belum siap lagi? Ada yang belum siap tak? Semua dah siap kan? Okey, tak apa. Kalau Ustaz tak boleh tengok markah sekarang, tak apa, Ustaz akan Ustaz dengan Ustaz Afifuddin akan check selepas ni. Cuma apa yang kita nak buat sekarang, kita nak semak jawapan dia. Betul tak apa yang kita buat tadi? Okey. Baik, kejap Ustaz share. Baik, tengok kepada soalan yang pertama tadi. Boleh nampak tak dekat skrin? Boleh. Okey. Soalan yang pertama tadi. Manakah pengertian jual beli yang tepat? A ke B ke C ke D? B. B. Barang tu dari hak milik kita sepenuhnya. Bukan macam kita sewa, kita pinjam dan sebagainya. Jadi jawapan pertama B. Yang kedua, apakah hukum jual beli? Harus. Haram ke? Harus. Harus. Yes, betul. Soalan yang ketiga, adakah ada dalil yang menyatakan tentang hukum jual beli? Ada tak kawan kita baca tadi dalam slide tadi? Ada. Ada. Al-Quran menyatakan diharuskan jual beli dan diharamkan riba. Jadi ada dalil yang menyatakan harus jual beli. Okey, soalan yang berikutnya. Apa betul itu? Tak betul lagi. Okey, sama-sama baca soalan yang berikutnya. Didi. Adakah antara berikut merupakan bagi seorang penjual? D. Jawapannya D. Jawapan dia apa? Sabar dan mesti pelanggan. D. Sebagai penjual dia mestilah sabar dengan pelanggan dia. Okey, jawapan dia D, betul. Salah. Okey, D jawapan dia. Baik, soalan yang kelima, Ustaz nak pelajar lelaki saja baca. Adakah menyediakan makanan yang bersih dan halal? Menyediakan makanan bersih dan halal sebagai daripada adab penjual. Apa jawapan dia? B. Okey, betul B. Baik, seterusnya yang keenam, kita nak pelajar perempuan pula baca. Yang lelaki tutup kejap perempuan. Pelajar perempuan pula baca. Berikut merupakan adab pembeli ketika jual beli kecuali. Ni pembeli pula. Apa adab dia pembeli? Pembeli nak buat apa? Kecuali apa? Mencari dan memilih barang yang halal, tidak merosakkan barang yang dipamerkan, beratur dengan tertib dan sentiasa berhati-hati, tidak menghormati penjual dan pembeli. Jadi jawapan dia apa? D. Jawapan dia D. Okey. D, Ustaz. Dan yang terakhir, Mereka Ahmad mendapati makanan yang hendak dibeli tiada Si. logo halal. Apakah tindakan yang harus dilakukan? Masya Allah, semua semangat. Okey, jawapan dia
Dah tengok ada logo, tak ada logo halal, jadi jangan beli makanan tersebut. Alhamdulillah selesai soalan kita. Jadi Ustaz betul semua, 7 markah Ustaz dapat. Alhamdulillah. Tapi kamu yang bantu Ustaz jawab soalan ni. Jadi untuk pembelajaran, sesi pembelajaran kita hari ini itu sahaja. Jadi sebelum kita selesaikan kita sudahi sesi pembelajaran kita, alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung kelas kita. Dah pun belajar, dah pun tahu apa pengenalan, apa maksud jual beli, dalil, apa hukum dia dan apa adat-adat dia. Jadi sebelum kita akhiri kelas kita, Ustaz ada sedikit nasihat lah. Berdasarkan apa yang kita belajar hari ni, apa yang kita nak kena buat lepas ni, kita jadi penjual ke, jadi pembeli ke, antara adat-adat dia, kita kena buat apa? Kalau kita nak beli barang lepas ni, kita dah tahu, dah belajar dah macam mana cara nak beli barang, nak jaga kita punya adab kita. Kena mesra pelanggan sebagai penjual, pembeli kena mudah dengan senyuman, jaga akhlak kita, jaga adab kita, tutur kata yang baik. Mestilah kita kena jujur dan amanah dalam urusan jual beli, jangan ada tipu, timbangan dan sebagainya. Lagi antara lain, kita kena dah selesai salah satu urusan jual beli, cakap terima kasih, cakap perkataan yang baik-baik. Jadi antara lain kita macam Ustaz Hafiz cakap tadi, kita kalau ada masalah urusan makanan sampai lewat sampai ke, jangan terus marah. Kalau ia pun tanya dulu, makanan saya dah siap ke belum. Saya kena sabar dalam urusan jual beli. Okay. Itu antara adat-adat dia. Ada banyak lagi lah adat-adat lain, nanti mungkin kamu pelajari pada masa akan datang. Jadi itu sahaja untuk hari ini pembelajaran kita tentang adab-adab apa. Lagi sekali sebelum kita tutup kelas kita, anak-anak belajar sekalian, tajuk yang kita belajar hari ni apa ya? Adab belian. Alhamdulillah semua ingat dan bersemangat dalam pembelajaran kita hari ini. Saya harap semua sekali boleh aplikasikan dalam kehidupan seharian kita.